Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan sejarah Ibn Taymiyah. Okey, kalau korang lah biasa banyak dengar ceramah ni, aku rasa korang ni memang jenis baik-baik, mesti confirm banyak dengar ceramah. Mesti korang pernah dengar dua nama yang cukup kontroversi, iaitu pertama ialah Muhammad bin Abdul Wahab dan yang kedua ialah Ibn Taymiyah. So hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Ibn Taymiyah dari sudut sejarah. Okey, first kali disclaimer. Sekiranya korang nak tahu berkenaan dengan isi kandungan kitab dia, fatwa dia ataupun pemikiran Ibn Taymiyah secara spesifik, aku rasa video ni bukan untuk korang lah, sebab kat sini dekat channel ni kita memfokuskan berkenaan dengan sejarah. Okey, tanpa membuang masa kita mulakan. Okey, pertama sekali ialah nama sebenar Ibn Taymiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Numairi Al-Harrani. Maksudnya dia berasal daripada Al-Harran. Nama dipanggil ialah Ibn Taymiyah dan dia adalah orang yang berasal daripada mazhab Hanbali, sebab ayah dia juga dan atuk dia juga adalah guru-guru atau tokoh yang berada dalam mazhab Hanbali. So dia ni memang tokoh yang besar lah dalam mazhab Hanbali. Ibn Taymiyah ni dia dilahirkan di Haran, okey, pada tahun 1262, tapi tak lama pun dia tinggal di Haran pada 1262. Pada tahun 1269 pada umurnya 7 tahun, Ibn Taymiyah berpindah ke Damsyik. Okey, kenapa? Sebab Haran waktu tu diserang oleh Mongol. Okey, aku nak cerita sikit lah pasal Mongol ni. Okey, nanti aku akan buat satu video khas pasal Mongol ni, sebab dia cerita dia sangat-sangat menarik lah. Sebab Mongol ni korang kena faham tau, dia bukan satu kuasa besar tau pada asalnya. Dia datang tak tahu lah, entah datang dari mana dia punya kawasan tu. Orang-orang yang ada kat situ pun, tribe-tribe yang ada hanya tinggal di kemah-kemah saja, kemudian disatukan oleh Genghis Khan, dan Genghis Khan berjaya membina empayar yang empayar dia meletup dan menakluk dan menguasai pelbagai kerajaan, banyak raja-raja, banyak sultan-sultan, banyak nyawa, banyak harta benda yang musnah jatuh di bawah tahlukan Mongol. Dan apabila dia mengetuk dunia Islam, okey, dunia Islam waktu tu seolah-olah terpukul dan terpinga-pinga tau. Sebab kau kena faham tau, Mongol ni dia bukannya Rom, dia bukan Parsi, dia bukan Kristian, dia bukannya Yahudi, tak, dia bukannya satu agama yang lama, tak. Mongol ni dia dah lah coming out of nowhere, tiba-tiba je dia jadi satu kuasa besar dan dia boleh mengalahkan banyak kerajaan, banyak raja, banyak sultan. Dan apabila dia melakukan perkara tersebut, dia boleh melakukan secara efisien tau. Dan banyak sangat peperangan yang dia memang menang. Kalau tak kerana perang Ain Jalut, boleh kata hampir semua tahlukan tentera Muslim, kerajaan Muslim akan jatuh ke bawah Mongol. Kerajaan Islam pada waktu tu, kita boleh kata the best lah, is number one superpower tau, is the strongest nation yang available pada waktu tu. Tiba-tiba je dia boleh dikalahkan oleh Mongol tau. Yang ni yang membuatkan orang jadi terpinga-pinga, jadi terfikir, macam mana benda ni boleh berlaku tau. Jadi sebahagian sejarawan berpendapat serangan Mongol ni, kehadiran Mongol ni lah yang menyebabkan perubahan, satu anjakan paradigma, perubahan pola pemikiran kepada Ibn Taymiyah, yang menyebabkan Ibn Taymiyah apabila dia mengeluarkan pendapat ataupun pandangannya, dia jadi satu pandangan yang berbeza tau daripada pola atau cara pemikiran ulama'-ulama' sebelum ni. So sebagai sejarawan berpendapat itulah yang mempengaruhi pendapat Ibn Taymiyah dan menyebabkan Ibn Taymiyah ni pemikiran dia berbeza daripada ulama'-ulama' yang sebelum ni. Sekarang kita fokuskan semula kepada Ibn Taymiyah. Okey, di Damsyik pada waktu tu lah Ibn Taymiyah mula mempelajari ilmu agama. Okey, dia mula menghafal Quran, dia mula menghafal hadis, dia belajar daripada ayahnya, fiqh, usul fiqh, especially dalam mazhab Hanbali. Bukan tu saja, dia juga menguasai ilmu-ilmu yang bukan dalam bidang agama, contohnya algebra, matematik, sejarah, falsafah. Dia juga menguasai nahwu saraf, iaitu grammar dalam bahasa Arab, ataupun dan ada juga Arabic literature. So kat sini kita boleh nampak yang Ibn Taymiyah ni adalah seorang yang perform, student yang perform. Dia berjaya menguasai banyak bidang dalam masa yang singkat, dan sampai pada tahap umur dia hanya 17 tahun, Al-Maqdisi dah pun membenarkan Ibn Taymiyah untuk mengeluarkan fatwa. Dia dah jadi mufti dah pada tahap tu. Cuma korang kena faham, mufti yang dimaksudkan kat sini dia bukannya official title lah macam mufti yang ada pada negeri-negeri yang kita faham pada hari ini, tak. Mufti kat sini bermaksud dia pada waktu tu dah pun mencapai kematangan pemikiran, kematangan berfikir yang membolehkan dia mengeluarkan pendapat dia tersendiri dalam bidang-bidang agama. Okey, pada tahun 1284 selepas kematian ayahnya, dia pula mengambil alih menjadi guru di Sukaria Madrasah untuk menggantikan
post ayahnya yang telah pun meninggal dunia. Okey, pada tahun 1292 dia mula menunaikan haji. Pada ketika usia mudanya Ibn Taymiyah ni memang terkenal sebagai seorang yang outspoken, dia agresif lah kita boleh kata. Dia kalau tak puas hati dia memang cakap betul-betul. Okey, dan perbuatan dia ataupun tindakan dia telah pun menyinggung pelbagai pihak, especially authority yang ada di zaman ni, seperti yang mana yang kita boleh tengok pada tahun 1293 di mana ada seorang pederi bernama As-Saff Al-Nasrani. Okey, As-Saff Al-Nasrani ni dia telah pun menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Authority yang ada pada ketika itu meminta pendapat Ibn Taymiyah, apa yang patut kita buat dengan As-Saff Al-Nasrani ni. So Ibn Taymiyah berpendapat As-Saff Al-Nasrani ni kerana dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia perlu dibunuh. Tetapi authority yang ada pada waktu tu dia tak puas hati tau. Dia tak suka dengan pendapat ni, so dia tak guna. So dia ambil pendapat dia sendiri. So dia minta As-Saff Al-Nasrani ni untuk masuk Islam. So apabila dia masuk Islam, so dia terselamatlah daripada hukuman bunuh. So As-Saff Al-Nasrani ni pun masuklah Islam. Tapi Ibn Taymiyah tak puas hati. Sebab bagi Ibn Taymiyah, tak kira lah kau Muslim ke, kau bukan Muslim ke, kau dah masuk Islam sekalipun, kau tetap perlu dihukum bunuh sekiranya kau menghina Rasulullah SAW. So As-Saff Al-Nasrani ni dia terselamat, dan Ibn Taymiyah dengan pengikut-pengikut dia tak puas hati, dia pun protes. Okey, membuat bantahan di pejabat Governance Syria pada waktu itu. Dan Governance Syria pun ambil tindakan dan memenjarakan Ibn Taymiyah pada ketika itu. Itulah kali pertama Ibn Taymiyah dipenjarakan. Bukan tu saja tau. Okey, Ibn Taymiyah ni pada waktu muda dia memang membara-bara lah. Dia memang banyak buat satu perkara yang orang tak jangka lah. Contoh kata seperti apa yang ditulis oleh Yahya Mikut, seorang profesor dalam Islamic Studies dan Christian Muslim Relationship. Okey, Ibn Taymiyah ni dia pernah rosakkan batu sembahan, batu yang tempat jadi pujaan golongan sufi di masjid. Dia pun pernah pukul etis. Yang etis tu waktu tu dah nak dihantar untuk menjalani hukuman dia, dan dia pernah pecahkan dan rosakkan botol-botol arak yang waktu tu ingin dijual, dan dia juga pernah serang tempat yang jadi tempat sarang pelacuran pada ketika itu. So maksudnya waktu-waktu muda ni dia bukan sekadar cakap sajalah, kalau dia nak dia memang bertindak. Sampai tahap tu tau. Okey, pada tahun 1196 dia menggantikan gurunya Zainuddin Al-Munajjal sebagai guru besar di sekolah Hambaliyah, madrasah ataupun dikenali sebagai Madrasah Hambaliyah. Okey, pada tahun 1299 berlakulah invasion of Mongol ke atas Damsyik. Okey, korang kena faham tau, pada ketika ini Mongol waktu tu dia bukan lagi Mongol yang Genghis Khan, Hulagu Khan tu, tak, bukan. Mongol waktu ni yang diketuai oleh Khazan Khan, dia dah pun masuk Islam, dia dah embrace Islam. So benda pelik sikit tau, sebab kebiasaannya kita fikir kalau Mongol menguasai tanah Arab, kebiasaannya kemungkinan besar orang-orang Arab akan terpengaruh lah dengan ajaran ataupun agama yang dibawa oleh Mongol ni. Tapi pelik pula, apa yang berlaku ialah Mongol pula masuk Islam. Yang ni satu perkara yang menarik juga berkenaan dengan Mongol yang kita akan bincangkan dalam video yang akan datang. Namun apabila Mongol ataupun Ghazan Khan dan dia punya pengikut-pengikut ni masuk Islam, dia bukanlah masuk Islam yang sebetul-betulnya lah. Dia masih lagi adalah bibit-bibit pemikiran dan juga perlakuan seperti apa yang diajarkan oleh dia punya darah Mongol itu. Dan dia seolah dia kira bukanlah mengamalkan Islam yang sebenar lah. Bukti paling jelas ialah dia menyerang sendiri orang Islam yang waktu tu tinggal di Damsyik. Hasil daripada invasion of Mongol pada tahun 1299, ramailah orang yang terbunuh, ramai yang ditangkap sebagai banduan, dan banyak juga bangunan dan harta benda yang rosak. Dan Ibn Taymiyah waktu tu tinggal di Damsyik. Dia adalah satu-satunya tokoh yang berani mengkritik Ghazan Khan secara terbuka dan secara berdepan tau. So dia tak lari, dia duduk kat situ dan dia kritik secara terbuka. Dia memang outspoken dan dia tak takut pun. Dan mujurlah dia tak dibunuh. Invasion of Mongol berlaku 3 kali tau. Ada berlaku pada tahun 1299, berlaku juga pada tahun 1300, dan kemuncaknya adalah dalam Battle of Al-Majr Safar pada tahun 1303. Okey, dalam Battle of Al-Majr Safar ni lah Ibn Taymiyah mengeluarkan satu pendapatnya yang sangat kontroversi, iaitu umat Islam pada ketika itu bukan sahaja harus, bahkan wajib untuk keluar melawan Mongol. Okey, korang kena faham tau, kekeliruan sekarang ialah Mongol pada waktu tu dah pun Islam. Jadi seolah-olah Ibn Taymiyah mengarahkan orang Islam untuk melawan orang Islam. Untuk orang Islam membunuh orang Islam. Tapi aku nampak konteks dia tak ada masalah pun, sebab pada waktu tu mereka sedang bertahan tau, dan Mongol pada waktu tu dia yang tak begitu mengamalkan Islam, mereka yang menyerang. So Ibn Taymiyah dia punya fatwa ni sebenarnya dia bersifat defensif. Dia minta kita bertahan dan melawan, sebab kalau
mereka tak berlawan, akan banyak lagi nyawa dan harta benda yang akan musnah. So aku rasa kat sinilah ramainya golongan ekstrim seperti Al-Qaeda, Salafi Jihadi yang salah gunakan fatwa dia yang membolehkan untuk Muslim menyerang, membunuh orang Muslim yang lain. So mereka, bagi akulah, aku rasa kat sinilah berlakunya salah faham yang sampai ke hari ni kena boleh nampak kesannya. Selain daripada tu, Ibn Taymiyah juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan tentera Mamluk yang melawan Mongol pada ketika itu untuk tidak berpuasa. Sebab perang tersebut berlaku pada bulan Ramadan. Kau nampak tak lagi masalah sebab berlaku pada waktu bulan haram. Tapi tak ada masalah sebab waktu tu mereka defense. Mereka terpaksa bertahan daripada serangan Mongol yang datang menyerang. Hasil daripada peperangan Battle of Al-Majur Safar ni, tentera Mongol dapat dikalahkan dan tentera Mamluk dan juga Ibn Taymiyah dan pengikut-pengikutnya mencapai kemenangan yang besar. Ada juga rekod lain yang menunjukkan Ibn Taymiyah juga pada masa hadapan dia ada berperang juga dengan Syiah, kerana Syiah pada ketika itu dituduh memihak kepada Kristian dan juga Mongol.